Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Okey, ini adalah carta yang saya tulis semalam 18 hari bulan 6 2023. Ini adalah carta ataupun kita panggil Rajah Faraid. Okey, ada yang tanya boleh ke terang serba sedikit apa yang Nurul terangkan semalam, apa yang Nurul lukis semalam tu. Okey. First of all, saya buat video ni sebab saya nak hilangkan kemengantukan. Jadi saya buat video sekejap. Okay. Si mati dia ada isteri ataupun dia ada suami, tak kira lah. Kalau yang meninggal ini adalah lelaki, maka dia tinggalkan isteri. Kalau dia yang mati ni adalah wanita, dia tinggalkan suami. Okey, yang first kali orang-orang yang akan mendapat faraid adalah lima golongan. Lima golongan lah kita panggil. Pertama, pasangan, isteri. Kedua, anak lelaki. Ketiga, anak perempuan. Keempat, bapa. Kelima, ibu. Lima orang ni yang dekat si mati ni kan. Lepas tu dia ada isteri. Bila ada isteri, ada anak. Lepas tu ada anak lelaki, ada anak perempuan. Jadi ibu dengan bapa ini pun merupakan waris yang dekat dengan dia. Maknanya kita tengok ni, yang paling hampir dengan mereka ni, hampir dengan arwah ini, iaitu isteri ataupun suami, anak lelaki, anak perempuan, bapa, ibu. Okey, saya juga nak terangkan ni apa sebenarnya. Ni adalah asobah. Kita tengok asobah yang pertamanya, asobah yang akan mendapat baki faraid ataupun dia akan menghabiskan semua bahagian faraid adalah anak lelaki. Kalau ada anak lelaki yang ambil dulu. Kalau tak ada anak lelaki, kita tengok cucu lelaki daripada anak lelaki. Kalau cucu lelaki daripada anak perempuan tidak dapat bahagian faraid tau. Itu ada pengiraan dia sendiri. Yang ni kita tengok dalam mazhab Syafi'i, anak lelaki akan dapat bahagian faraid. Anak lelaki akan dapat bahagian faraid asobah, secara asobah. Okey, kalau cucu lelaki, bila tak ada anak lelaki, dia akan dapat. Okey, seterusnya kalau cucu lelaki ni tak ada, akan dapat kepada bapa. Dia pergi ke atas dulu. Kalau bapa pula tak ada, akan dapat kepada datuk. Tetapi sekiranya datuk dengan saudara mara iaitu adik-beradik ni lah, adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan, adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa sahaja, adik-beradik seibu sahaja. Yang ni mereka semua ni akan dapat bahagian faraid tau masing-masing. Ia bergantung kepada situasi. Kes itu tersendiri. Kadang-kadang yang ini dapat, kadang-kadang yang ini pula dapat, kadang-kadang semua tak dapat. Sebab apa? Sebab ada anak lelaki. Ia bergantung kepada kes itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, Seterusnya, kalau tak ada anak lelaki, dapat pada cucu lelaki. Lepas tu kalau tak ada cucu lelaki, dapat kepada bapa. Kalau tak ada bapa, dapat kepada datuk. Sekiranya datuk bersendirian tanpa saudara. Tetapi sekiranya datuk ada dengan saudara ni, dia akan berkongsi melalui kaedah muqasamah. Muqasamah ni kalau kita nak senangnya, bahagian yang menguntungkan datuk. Itu kena ada pengiraan yang khas lah. Tetapi untuk saya tak berani sangat. Sekiranya ada kes datuk dengan saudara mara, memang saya, kalau boleh, saya akan rujuk kepada orang yang lebih pakar, orang yang lebih arif, orang yang lebih banyak ilmunya tentang faraid. Tentang datuk dengan saudara mara ni, saudara si arwah ini, dia tiada dalam Al-Quran ataupun tak ada dalam perbahasan yang
daripada Nabi lah, daripada Al-Quran ke, daripada sunnah Rasulullah ke. Jadi para sahabat, kebanyakan para sahabat mendiamkan diri apabila bercakap tentang saudara dengan datuk ini. Jadi saya orang yang paling terlalu jauh, terlalu sedikit ilmu faraid ini, saya pun tak berani nak huraikan tentang dua ni. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya pada orang yang lebih pakar, lebih arif, lebih tinggi ilmunya. Okey, kita bercakap seterusnya. Kalau datuk ada dengan saudara mara ni, dia akan berkongsi melalui kaedah muqasamah. Sekiranya tak ada datuk, akan dapat kepada saudara seibu sebapa lelaki. Kalau tak ada saudara seibu sebapa lelaki, akan dapat kepada saudara sebapa lelaki. Kalau tak ada saudara sebapa lelaki, akan dapat kepada anak lelaki, saudara seibu sebapa lelaki. Kalau tak ada anak lelaki kepada saudara seibu sebapa lelaki, akan dapat kepada anak lelaki, saudara sebapa lelaki. Kalau tak ada juga ke sini, dapat kepada bapa saudara. Bapa saudara ni apa? Adik-beradik kepada bapa lah. Adik-beradik seibu sebapa dengan bapa, iaitu adik-beradik kandung, adik-beradik bapa, adik-beradik kandung dia. Kalau tak ada juga, kita tengok ada bapa saudara sebapa tak? Adik-beradik sebapa dengan bapa kita. Kalau tak ada juga, tengok kepada anak lelaki. Anak lelaki kepada bapa saudara seibu sebapa. Anak lelaki ni maksudnya apa? Sepupu lah. Sepupu kepada arwah ini. Sepupu lelaki sahaja daripada bapa saudara sahaja. Kalau mak saudara tak dapat. Okey, ini menurut mazhab Syafi'i. Okey, seterusnya anak lelaki kepada bapa saudara sebapa. Kalau ayah dia tak ada, pergi kepada anak saudara seibu sebapa, iaitu bapa saudara ni. Kalau tak ada juga, anak lelaki bapa saudara sebapa. Kalau tak ada juga, pergi kepada datuk saudara seibu sebapa, iaitu apa? Datuk ni dia ada adik-beradik. Maknanya datuk saudara tu yang datuk saudara kandung. Seterusnya, kalau tak ada datuk saudara kandung, pergi kepada datuk saudara sebapa. Kalau tak ada juga semua ni, akan dapat kepada tuan yang memiliki harta. Tetapi sekarang ni, dalam konteks sekarang ni, dah tak ada konsep penghambaan. Penghambaan dah tak ada sekarang ni. Jadi biasanya lah akan ada yang menghabiskan di sini. Tetapi sekiranya tiada, menurut mazhab Syafi'i, akan dapat kepada Baitul Mal. Tetapi juga semua ini bergantung kepada perbincangan antara ulama-ulama sekarang ini. Kita mengikut mazhab Syafi'i, tapi kita juga akan mengikuti apa yang dikatakan oleh mazhab kita juga akan mengikuti apa yang dikatakan oleh mufti-mufti ataupun ulama-ulama yang lebih tinggi ilmunya. Okey, saya nak terangkan juga serba sedikit 1/4, 1/8 ni apa, 1/2 ini apa. Okey, si mati, jika dia meninggalkan, si mati katakanlah dia adalah lelaki, dia meninggalkan isteri. Isteri dapat 1/4 sekiranya arwah ini tiada anak, tiada keturunan, maka isteri akan dapat 1/4 kalau dia tak ada keturunan. Kalau lelaki ini ada keturunan, ada anak, ada cucu, maka isteri akan dapat 1/8. Kalau suami pula, suami akan dapat 1/2 sekiranya arwah yang perempuan ini akan dapat 1/2 sekiranya tiada anak. Kalau wanita ini tiada anak, maka dapat 1/2. Kalau wanita ini ada anak, maka suami akan dapat 1/4. Okey, seterusnya kita nak secara laju ya. Seterusnya adalah anak perempuan. Anak perempuan akan dapat 1/2 sekiranya dia seorang diri. Dia seorang diri, tak ada anak lelaki, tak ada anak perempuan lain. Dia seorang diri, dapat 1/2. Kalau dia lebih daripada seorang, itu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dapat 2/3. Dia akan dapat asabah. Ain alif ni adalah asabah sekiranya dia bersama dengan anak lelaki. Anak perempuan akan dapat 1 bahagian, anak lelaki dapat 2 bahagian. Seterusnya,
Cucu perempuan pula. Cucu perempuan kita copy and paste. Copy and paste. Tengok ni. 1/2 sekiranya dia seorang diri. 2/3 sekiranya dia lebih daripada seorang. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asobah sekiranya dia bersama dengan cucu lelaki. Asobah 2 untuk cucu lelaki dan 1 untuk cucu perempuan. Tetapi mestilah tiada anak lelaki dan anak perempuan ini. Kalau ada anak perempuan, lain pula ceritanya. Okey, kita teruskan juga. Okey, kenapa ada 1/6 ini? 1/6 ini cucu perempuan akan dapat bahagian 1/6 sekiranya anak perempuan ada seorang sahaja. Kalau dia seorang diri je ni, anak perempuan seorang diri, maknanya tak ada anak lelaki kan? Tak ada anak lelaki, maka dia dapat 1/2. Jadi untuk melengkapkan 2/3 untuk bahagian perempuan ini, maka 1/6 ini dapat kepada cucu perempuan. Tak kiralah dia cucu perempuan ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pun, dia akan dapat 1/6 ni bahagi sesama mereka. Dan syaratnya tiada anak lelaki, tiada cucu lelaki daripada anak lelaki. Okey. Seterusnya kita copy and paste di sini pula. Ni tengok ni, naik kat sini. Saudara seibu sebapa perempuan. 1/2 sekiranya dia seorang diri. 2/3 sekiranya dia lebih daripada 2 orang. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asobah sekiranya dia bersama pasangan dia ni, saudara seibu sebapa lelaki. Dan asobah ma'al al-ghairi sekiranya ada anak perempuan ataupun ada cucu perempuan sahaja. Maknanya dia akan menghabiskan semua bahagian faraid sekiranya ada anak perempuan dengan cucu perempuan. Syaratnya tak ada anak lelaki, tak ada cucu lelaki, tak ada saudara seibu sebapa lelaki. Ini seolah-olah kalau ulama-ulama faraid menggelarkannya seolah-olahnya saudara seibu sebapa perempuan ni, kakak kandung ataupun adik kandung ni, macam dia ni lelaki lah, sebab dia boleh menghabiskan bahagian faraid semua. Tapi ia bergantung juga. Sekiranya dia ada tapi saudara sebapa lelaki ni ada, macam mana? Okey, kalau saudara sebapa ni ada tapi saudara seibu sebapa perempuan ni boleh menghabiskan semua, maka saudara sebapa lelaki ni akan terhalang, akan dapat kosong lah kat sini, tak ada apa, sebab dia dah habiskan di sini. Ini adalah special case untuk saudara seibu sebapa perempuan. Okey, kita tengok juga di sini. Tengok di sini. Saudara sebapa perempuan akan dapat 1/2 sekiranya dia seorang diri, 2/3 sekiranya dia lebih daripada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang, infinity. Asobah sekiranya dia bersama dengan saudara sebapa lelaki. Asobah 2 untuk saudara sebapa lelaki dan saudara sebapa perempuan 1. Asobah ma'al al-ghairi pun dapat kepada saudara sebapa perempuan sekiranya di sini tiada saudara sebapa lelaki, tiada saudara sebapa seibu sebapa perempuan, tak ada saudara seibu sebapa lelaki, tak ada cucu, tak ada cucu perempuan je ada, cucu perempuan ada ataupun anak perempuan sahaja yang ada, tetapi cucu lelaki dan anak lelaki tiada. Maka sekiranya ada anak perempuan ataupun cucu perempuan, saudara sebapa perempuan ini juga boleh menghabiskan sekiranya tiada orang-orang yang saya sebutkan tadi. Tak ada saudara sebapa lelaki, tak ada saudara seibu sebapa perempuan. Kenapa tak ada ni? Kalau dia ada, maka asobah ma'al al-ghairi dapat pada saudara seibu sebapa perempuan, dapat pada kakak kandung ni, tak dapatlah kepada orang ni, tak dapatlah kepada saudara sebapa perempuan ni, sebab saudara seibu sebapa perempuan ini lebih hampir darjatnya kepada si mati berbanding dengan saudara sebapa perempuan. Okey? Okey, 1/6 ini diperolehi bagaimana pula? 1/6 ni sekiranya saudara seibu sebapa perempuan ni seorang diri. Kalau dia seorang diri, maka saudara sebapa perempuan akan mendapatkan 1/6 untuk melengkapkan bahagian 2/3 bahagian untuk wanita, untuk perempuan, dengan syarat
tak adanya anak perempuan, tak adanya cucu perempuan. Kalau ada mereka ni, maka tak adalah saudara seibu sebapa perempuan dapat 1/2 ni, tak adalah 2/3 untuk saudara seibu sebapa perempuan ni. Sebabnya ada orang yang lebih hampir, iaitu anak perempuan ataupun cucu perempuan. Dia kena tengok step by step. Okey, seterusnya kita tengok kat sini sikit. Oh, sepatutnya saya terus naik kat sini tadi. Maafkan saya. Bapa akan dapat 1/6. 1/6 ini sekiranya adanya keturunan lelaki. Kalau tak ada keturunan lelaki, bapa akan dapat 1/6 campur asobah. Asobah ni sebab apa? Sebab nak habiskan bahagian baki. Sebab tak ada keturunan lelaki, maka asobah ini dapat kepada bapa. Okey, asobah ini sekiranya tak ada semua ni, tak ada keturunan kat bawah ni, maka bapa akan dapat asobah. Okey, Datuk pun copy and paste sahaja. Dan 1/6 ini sekiranya ada keturunan lelaki. 1/6 campur asobah ini sekiranya ada keturunan perempuan, tak ada keturunan lelaki. Muqasamah ini sekiranya bersama dengan saudara-saudara. Saudara-saudara tu hanyalah saudara seibu sebapa ataupun saudara sebapa sahaja. Okey, seterusnya untuk ibu. Ibu dapat 1/6 sekiranya arwah ini ada anak, ada keturunan, ada furuk ke bawah. 1/3 sekiranya tiada keturunan, tiada furuk ke bawah. Dan satu lagi untuk konsep ibu ini, 1/6 ini sekiranya dia ada lebih daripada 2 orang saudara, ada saudara seibu sebapa, ada saudara sebapa, maka ibu akan dapat 1/6. 1/6 ini dapat sekiranya ibu dapat 1/6 sekiranya dia ada saudara yang ramai. Maknanya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau dia seorang saja, maka ibu akan dapat 1/3. Kalau contohnya arwah ni ada adik-beradik seorang je, ada adik-beradik lelaki ni seorang je, maka ibu dapat 1/3. Okey, 1/3 baki pula adalah untuk 2 keadaan saja, iaitu sekiranya arwah ini meninggalkan isteri, ibu dengan bapa, ataupun dia yang mati ini adalah wanita, ditinggalkan suami, ibu dan bapa. Itu adalah untuk 1/3 baki. Okey, seterusnya untuk nenek sekiranya ada 2 nenek ni, dia akan bahagi kepada 1/6 bahagi sesama nenek ini. Kalau ada 2 nenek, bahagilah 2 nenek itu. Dan yang terakhir adalah saudara seibu lelaki, saudara seibu perempuan akan dapat 1/6. 1/6 sekiranya dia adalah seorang diri. Kalau dia seorang diri, dia akan dapat 1/6. Kalau dia ada lebih daripada seorang, 2/3. Contohnya dia ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka 2/3 ni akan dibahagikanlah sesama mereka dengan syarat tiadanya keturunan di bawah ini dan tiadanya keturunan lelaki, iaitu bapa dan datuk. Tiada datuk dan bapa dan tiada keturunan, maka barulah saudara seibu memperolehi bahagian mereka. Okey, untuk hari ini setakat ini dahulu. Panjang pula saya cakap 17 minit, 18 minit. Semoga ia bermanfaat dan kita dapat recall bahagian faraid kita sama-sama. Amin, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.